tuan senasib di luar sana, janganlah takut untuk memberitahu kepada pihak yang berkuasa. This is why it continues. But you can make a difference for someone who needs help by calling the Women's Aid Organization at 03 7956 3488. Selamat sejahtera, saya Nur Syazlina binti Basirun yang mewakili kumpulan saya iaitu Afifah Adilah binti Kamaruzaman, Nur Nabila binti Abdul Wahab dan Muhammad Norazmi bin Muhammad Noran. Hari ini kami akan membentangkan isu berkenaan keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merupakan penderaan domestik atau keganasan keluarga yang difahamkan sebagai keganasan atau penyalahgunaan kuasa seseorang terhadap yang lain dalam suasana domestik seperti perkahwinan atau persedudukan. Ia mengambil beberapa bentuk termasuklah penderaan fizikal, lisan, emosi, ekonomi, agama, pembiakan dan seksual. Pada tahun 2008 telah dilaporkan peningkatan keganasan rumah tangga sehingga tahun 2016 iaitu daripada 3,769 kes meningkat kepada 5,796 kes pada tahun 2016. Kes ini telah mencapai kemuncaknya iaitu telah mencatat kes tertinggi sebanyak 5,796 berbanding tahun sebelumnya iaitu 5,014 kes. Ini menunjukkan peningkatan kes sebanyak 782 kes dalam masa setahun. Bagi merumuskan permasalahan kajian dalam slide sebelum ini, terdapat 4 persoalan yang boleh dikaji iaitu apa dan bagaimana gambaran sebenar isu keganasan rumah tangga di Malaysia? Apakah punca yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan apakah kesan yang disebabkan oleh isu kesihatan mental berkaitan emosi keganasan rumah tangga dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Secara umumnya, keganasan rumah tangga semakin meningkat bermula tahun 2011 iaitu meningkat kepada 3,277 kes berbanding tahun sebelum iaitu sebanyak 3,173. Kes ini juga dilihat semakin meningkat sehingga tahun 2016 dengan mencatatkan jumlah tertinggi dalam 10 tahun iaitu 5,796 kes. Baik, sebagai contoh, seorang suami yang juga penganggur telah melakukan penderaan fizikal dan mental kepada anak, isteri dan cucunya. Suspek yang juga penganggur telah melakukan penderaan seksual kepada anak perempuannya, malah kepada cucu lakinya yang berumur 16 bulan. Kebiasaannya, mangsa keganasan rumah tangga tidak akan membuat laporan polis kepada pihak berkuasa disebabkan faktor-faktor mereka merupakan ahli keluarga dan perlu menjaga aib keluarga dan juga maruah diri. Analisis punca permasalahan atau konflik rumah tangga merupakan satu isu yang sudah lama wujud dan diperkatakan dalam masyarakat. Konflik rumah tangga suatu perkara yang sering melanda dalam kehidupan berumah tangga. Terdapat beberapa punca yang boleh dikaitkan dengan keganasan rumah tangga. Antaranya ialah pertama, kemiskinan. Apabila sesebuah keluarga tidak memperoleh pendapatan yang cukup bagi menampung perbelanjaan keperluan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pengangkutan, ketua keluarga terutamanya akan merasa tertekan dan berhadapan masalah dalam rumah tangga. Kedua, pengangguran. Apa yang kita dapat lihat dalam sepanjang tempoh PKP, ada golongan yang tidak bernasib baik apabila diberhentikan kerja disebabkan ketidakkestabilan ekonomi. Ini menyebabkan mereka hilang punca pendapatan dan hanya berharap pada tabung simpanan. Ketiga, pengabaian. Ada yang berlaku disebabkan golongan isteri terlampau asyik mencari rezeki sehingga menyebabkan anak dan suaminya terabai. Kesan di sebalik isu pertama, kesan fizikal. Melalui kesan yang dilampirkan, dapat kita lihat bahawa keganasan rumah tangga memberikan kesan fizikal yang amat teruk kepada mangsa. Contoh kes pertama yang dapat kita lihat sekarang ini, berkemungkinan suspek sebelum ini melakukan penderaan fizikal terhadap isterinya. Namun, tiada laporan kepada pihak berkuasa pernah dibuat sehingga berlakunya kejadian seperti di dalam laporan akhbar tersebut. Kedua,
menyekat pergerakan bebas wanita. Dalam kes ini, keganasan rumah tangga boleh menyebabkan pergerakan bebas wanita disekat. Ini kerana psikologi pemangsa keganasan rumah tangga cenderung akan bersikap mengongkong pergerakan mangsa supaya mangsa tidak memberitahu kepada sesiapa akan perbuatannya. Ketiga, hilangnya keyakinan diri. Keganasan rumah tangga akan membawa kepada mematahkan semangat seorang wanita yang pernah mempunyai keyakinan diri. Ini kerana keganasan yang dilakukan oleh pemangsa menyebabkan golongan mangsa tidak berkeyakinan untuk ke tempat awam atau berhadapan dengan orang ramai. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tindakan pihak tertentu dalam mengatasi masalah keganasan rumah tangga. Okey, pihak pertama ialah pasangan suami isteri itu sendiri. Pasangan suami isteri perlulah berbincang antara satu sama lain tanpa menggunakan kekerasan dan emosi yang terlebih untuk mendapat kata sepakat. Selain itu juga mendalami ilmu agama, setiap pasangan itu amat penting untuk memastikan rumah tangga aman dan harmoni. Seterusnya pihak berwajib. Pihak berwajib perlu memainkan peranan yang penting kerana sebagai tempat rujukan utama pasangan-pasangan yang bermasalah ini untuk mendapat penyelesaian yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga beliau. Sepertinya membagi khidmat nasihat, memberi bimbingan kaunseling secara cuma untuk pasangan-pasangan bermasalah inilah. Okey, seterusnya ahli keluarga. Pasangan yang bermasalah juga perlu mendapat pandangan ahli keluarga kedua-dua pihak untuk mendapat kata sepakat dan pandangan daripada kedua orang tua mereka. Okey, yang terakhir, badan bukan kerajaan iaitu NGO yang mana dapat membantu pasangan yang dalam proses perceraian ataupun yang mengalami masalah keganasan rumah tangga yang dipukul oleh pasangan dan menyediakan tempat tinggal sementara sebelum proses selanjutnya ingin bagi perlindungan untuk mereka merasa selamat daripada terkena lagi termasuk lagi dalam keganasan rumah tangga ni. Okey, seterusnya bahagian cadangan. Terdapat 3 cadangan di sini. Pertama, mengadakan aktiviti bersama pasangan dan anak-anak. Seperti melakukan aktiviti outdoor, indoor. Kalau outdoor boleh hiking bersama, berkelah, bercuti. Indoor, memasak, mengemas bersama-sama. Aktiviti seperti ini dapat mengeratkan kasih sayang dan memupuk lagi keharmonian dalam rumah tangga. Seterusnya, mengadakan program kesedaran tentang masalah rumah tangga. Pihak NGO boleh mengambil peranan ini kerana dapat memberi kesedaran kepada pasangan yang baru berkahwin and yang dah lama berkahwin atau yang hendak berkahwin tentang keburukannya atau kesannya keganasan rumah tangga ni kepada kehidupan seseorang individu dalam menjalani alam perkahwinan. Yang akhir sekali menganjurkan hari keluarga. Hari keluarga ni boleh dibuat bersama keluarga kedua-dua belah pihak, pihak pasangan lelaki dan perempuan untuk mengenali dengan lebih dekat, mengenali keseluruh ahli keluarga mereka. Kat sini dapat mengeratkan lagi silaturahim. Selain itu juga ahli keluarga yang dianjurkan oleh syarikat tempat pasangan bekerja, dan pasangan dapat mengetahui dengan lebih dalam tentang pasangan mereka, kawan-kawan mereka di tempat kerja. Ni kat sini dapat lagi dapat mengeratkan lagi silaturahim antara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahawa untuk mewujudkan sebuah institusi kekeluargaan yang sejahtera dan harmoni, sesebuah institusi kekeluargaan itu seharusnya berada dalam keadaan yang tenang, tidak berada dalam satu konflik dan juga tekanan. Baik, untuk mengelakkan konflik ini dan tekanan ini, kita lihat peranan setiap individu yang berada di dalam rumah tersebut. Baik, suami isteri haruslah mengetahui dan memainkan peranan masing-masing, yang mana suami contohnya seharusnya menjalankan tanggungjawab terhadap isterinya dengan baik, dan begitu juga dengan isteri, yang mana isteri sebagai contohnya haruslah mengenali sifat-sifat yang ada pada suami, dan mereka seharusnya bersama-sama dalam menangani masalah dan bersama-sama cuba untuk menyelesaikan konflik yang timbul di antara satu sama lain. Jadi saling faham memahami itu dan betul ansur adalah sangat penting dan menjadi kunci utama di dalam ikatan kekeluargaan, ikatan di antara suami dan isteri. Baik, seterusnya kita juga boleh melihat fungsi anak-anak di dalam institusi kekeluargaan ini. Anak-anak juga seharusnya memainkan peranan di dalam sesebuah institusi kekeluargaan ini. Mereka haruslah menghormati ibu bapa. Jadi dengan cara ini ibu bapa merasakan bahawa diri mereka dihargai oleh anak-anak. Mereka berjaya menyampaikan bahawa didikan yang telah mereka beri daripada mereka kecil telah berjaya diaplikasikan oleh anak-anak. Jadi ianya tidak mendatangkan satu tekanan kepada kedua ibu bapa. Seterusnya anak-anak haruslah membantu dalam tugasan seharian. Kita lihat ramai ibu bapa yang bekerja, kedua-dua ibu bapa bekerja. Jadi seharusnya sekiranya anak mempunyai masa yang terluang ataupun meluangkan sedikit masa untuk membantu hal-hal di rumah. Jadi dengan cara ini ibu bapa merasa sedikit kurang bebanan yang mereka dipertanggungjawabkan. Jadi mereka akan merasa lebih lega jika pulang daripada kerja kerana ada anak yang membantu mereka. Seterusnya anak-anak haruslah berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi dengan cara ini mereka merasa sangat dihargai, bahawa anak-anak mereka menyayangi mereka, menyantuni mereka dengan baik. Jadi sekiranya ibu bapa dan anak-anak ini mempunyai sifat-sifat ini dan diaplikasikan terhadap individu masing-masing, jadi dapatlah mewujudkan satu suasana yang aman dan juga harmoni. Seterusnya kita lihat pihak-pihak berwajib ataupun institusi-institusi tertentu seharusnya memainkan peranan mereka terhadap kekeluargaan ini. Jadi kita lihat seperti satu contoh, Yayasan Keamanan Global Malaysia telah melancarkan kempen Peace Begins in the Home, yang mana mereka menyedari bahawa segala-galanya bermula daripada rumah. Jadi dengan kesedaran ini mereka memulakan kempen ini dan menyebarkan kepada masyarakat bahawa sesebuah kekeluargaan itu seharusnya mempunyai hubungan yang sihat di antara satu sama lain, ibu, bapa, anak, suami dan juga isteri. Jadi peranan-peranan pihak berwajib ataupun organisasi tertentu ini sangatlah dialu-alukan, kerana selain daripada ahli keluarga sendiri yang membantu sekiranya ada individu yang mengalami konflik, pihak-pihak berwajib ini dilihat usaha mereka ini dilihat sangat membantu, kerana mungkin ada individu yang tidak tahu nak ke mana untuk merujuk sekiranya berlaku konflik. Jadi sudah tentu peranan mereka ini memberikan sedikit sebanyak satu jalan penyelesaian kepada konflik yang telah mereka hadapi.
Selain itu, ada juga organisasi seperti kementerian-kementerian kerajaan yang memberikan khidmat-khidmat kemasyarakatan kepada memberi khidmat masyarakat kepada mereka-mereka yang memerlukan. Contohnya seperti LPPKN, iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga dan Negara, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana mereka memberikan khidmat kaunseling, khidmat kaunseling perkahwinan, khidmat kekeluargaan kepada mereka-mereka yang memerlukan atau mereka yang sedang berada dalam konflik. Terdapat juga penguatkuasaan undang-undang sekiranya berlaku keganasan rumah tangga, seperti enactment negeri yang berada di setiap negeri. Jadi mereka boleh merujuk kepada negeri masing-masing untuk enactment kekeluargaan ini. Ada juga Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam, ini adalah untuk wilayah persekutuan. Jadi sekiranya berlaku keganasan rumah tangga ataupun mereka mengalami konflik rumah tangga, jadi mereka boleh merujuk kepada pihak-pihak berkuasa ini, seperti